الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kasih pada pengurusi majlis, pengurus Fadil Ustaz Azhar, Imam, hadir datang kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Malam ini kita masuk tanggal 24 hari bulan Rabiul Akhir 1445 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus diberikan kekuatan, semangat dan motivasi yang tinggi untuk melakukan segala bentuk amal kebajikan sebagai bekal yang paling berharga buat kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Allahumma amin. Kerana setiap daripada jenazah orang yang meninggal dunia itu apabila dibawa ke tanah perkuburan, Nabi sebut dalam sebuah hadis ada 3 perkara yang akan mengikutnya. Yang ta'al mayyit salah, akan mengikut jenazah orang yang meninggal dunia itu 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ahli keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid, 2 akan balik semula ke rumah, 1 saja akan kekal bersama dengan kita. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, yang akan balik ahli keluarganya dan hartanya, yang akan kekal adalah amalannya. Sebab itu kita perbanyakkan amal, kita siapkan bekal yang secukupnya, dan carilah apa-apa sebab yang boleh mendapat fadilat, kelebihan dan daan pahala yang banyak. Di samping kita jaga kualiti dan kita jaga ikhlas kita dalam setiap amal yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila disebut berkaitan dengan fatwa ataupun al-ifta, dalam masalah al-ifta, fatwa ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti. Imam Nawawi meninggal pada 676 Hijrah. Dia menyebut i'lam anna al-ifta'a 'azimul khatar. Ketahuilah sesungguhnya kefatwaan itu adalah suatu perkara yang sangat besar bahayanya. 'Azim al-khatar, kabir al-mawqi',
Dan ia juga menunjukkan bahawa al-ifta itu sangat besar, iaitulah kedudukannya. Yang ketiga disebut sebagai kathirul fadl, dan ia juga adalah banyak kelebihan. Ada al-khatar, bahaya. Yang kedua mawaqi', kedudukan. Dan yang ketiga al-fadl, kelebihan. Kerana ifta dan kefatwaan itu, dengan adanya fatwa, orang akan ikut. Apabila orang akan ikut dengan nama hukum, dan hukum itu adalah hukum syarak, boleh jadi satu perkara itu diharuskan, dan boleh jadi satu perkara itu tidak dibenarkan. Ini perkataan yang disebut oleh Imam An-Nawawi, agak ringkas untuk kita sebutkan, tetapi ada makna yang cukup besar. Kemudian di dalam Al-Quran kita akan jumpa perkataan yang seerti, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mushtaq, kata-kata satu-satu perkataan yang terbit ataupun dikaitkan dengan perkataan itu, akhirnya mushtaq. Kita akan jumpa dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah di dalam surah An-Nisa ayat 127. Al-Quran menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan An-Nisa, iaitu orang perempuan, berkaitan dengan orang perempuan. Yang kedua, tuan-tuan, kita akan jumpa dalam surah An-Nisa juga ayat yang ke-176. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalam. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad, minta fatwa. Yastaftu ay talab al-fatwa, minta fatwa kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, Allah Ta'ala yang akan memberitahu fatwa hukum berkaitan dengan al-kalanah. Ini cerita pasal harta pusaka orang yang meninggal dunia. Jadi kalau kita mengambil kedua-dua ayat ini untuk kita kaitkan dengan fatwa, maka ia tidak asing perkataan ini dalam bahasa Arab, kerana ia juga ada di dalam Al-Quran. Maknanya bukan perkataan baru yang direka ataupun yang dicipta oleh ulama ataupun oleh manusia. Orang yang mengeluarkan fatwa secara umum ini dipanggil mufti. Orang yang meminta fatwa akan dipanggil mustafti. Orang yang minta tentang fatwa, satu-satu fatwa. Walaupun secara umum kita sebutkan tadi orang yang memberi fatwa itu dipanggil mufti, tetapi di negeri Selangor kita ada enakmen pentadbiran agama Islam negeri Selangor 2003. Dalam enakmen ini menyebut bahawa fatwa dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Islam. Jadi maknanya siapa pun yang menjadi mufti, kata-katanya ataupun jawapan yang diberikan olehnya bukanlah dianggap fatwa, bukanlah dianggap fatwa. Itu di negeri Islam. Ataupun di negeri lain, tuan-tuan boleh rujuklah enakmen masing-masing. Mungkin kita akan jumpa ada sebahagian negeri yang mengatakan bahawa dalam enakmen jawapan daripada mufti itu adalah fatwa. Mungkin kita akan berjumpa. Tapi di negeri Islam tidak. Fatwa ini adalah satu pandangan hukum yang dikeluarkan secara kolektif oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Islam. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Saya pun tak bimbang sangat tuan-tuan. Apa yang saya sebut, apa yang saya jawab itu bukan fatwa menurut enakmen pentadbiran agama Islam negeri Islam. Ia mungkin panduan hukum,
ia mungkin pandangan, tetapi berdasarkan undang-undang ia tidak dipanggil sebagai fatwa di Islam, melainkan ia adalah satu keputusan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Islam. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam enakmen peradilan agama Islam selama seksyen yang terlibat adalah bermula daripada 44 sehingga 54, daripada 44 sehingga 54. Bagaimanakah fatwa itu boleh dibuat? Tiba-tiba ke Jawatan Kuasa Fatwa maknanya rancang kita buat fatwa ataupun bagaimana? Berdasarkan kepada seksyen 47, Jawatan Kuasa Fatwa hendaklah atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan bolehlah atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan oleh mana-mana orang yang dibuat melalui surat yang dialamatkan kepada mufti menyediakan suatu fatwa atas apa-apa persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan kontroversi berhubung dengan hukum syarak. Jadi kalau kita ambil seksyen ini, ada 3 keadaan satu-satu fatwa itu boleh dibuat. Yang pertama adalah perintah daripada ketua agama, iaitulah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Yang kedua, kehendaknya sendiri merujuk kepada kehendak Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor. Dapat maklumat ada isu yang berlaku, merujuk kepada isu apa? Apa-apa persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan kontroversi berhubungan dengan hukum syarak. Dan yang ketiga adalah permintaan oleh mana-mana orang. Jadi siapa saja tulis surat dialamatkan kepada mufti mohon fatwa, maka boleh juga ia menjadi sebab satu-satu fatwa itu akan dibuat. Saya bagi contoh tuan-tuan dan sekalian. Pertama, contoh yang berkaitan dengan perkara yang menimbulkan kontroversi. Saya bagi contoh satu, apakah hukum memberikan daging korban kepada non-Muslim? Jadi yang ini ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Bahkan mereka yang kata boleh ada sandaran, mereka yang kata tidak boleh juga ada sandaran. Kalau kita pergi kepada kitab fiqh sebagai contoh, para ulama mazhab Syafi'i majoriti dan dia dianggap sebagai qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, maka tidak boleh daging korban diberikan kepada non-Muslim ataupun dipanggil sebagai kafir dhimmi, itu istilah. Ada pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi, pandangan kedua, di dalam kitabnya Al-Majmu' menyatakan bahawa sekiranya korban itu adalah korban sunnah, korban itu korban sunnah, boleh daging korban itu diberikan kepada Ahlus Zimmah. Ahlus Zimmah itu zimmi, merujuk kepada non-Muslim. Jadi ini yang menjadi mungkin rujukan daripada mereka yang kata boleh. Jadi dalam masyarakat, pegang pada boleh, satu lagi pegang pada tak boleh, akhirnya dia jadi kontroversi. Kontroversi, macam mana masjid nak buat nanti, boleh. Dalam masjid itu, satu-satu Korea pula ada 2 pendapat yang dipegang. Kalau kebetulan pengurus masjid kata boleh, boleh dah dibagi. Kalau mungkin pengurus masjid pegang pada pendapat yang tak boleh, ada ahli Korea pula kata boleh, ini boleh menyebabkan satu yang tidak bagus. Kerana apa? Mulanya berbeza pendapat, kemudian jadi kontroversi, kemudian mungkin membawa kepada pertelingkahan. Jadi pada waktu ini difatwakan,
akhirnya fatwa di Islam menyatakan bahawa daging korban tidak boleh diberikan kepada non-Muslim. Dikiaskan kepada daging korban itu juga adalah daging akikah. Melihat kepada apa? Melihat kepada maslahat umat Islam. Masih ramai yang fakir, masih ramai yang miskin. Jadi Al-Quran menyebut wa at'imul ba'isal fakir wa at'imul qani'a wal mu'tar dalam surah Al-Hajj. Jadi suruh bagi makan kepada orang miskin, orang yang meminta dan seumpamanya. Ini masih ramai di negeri Islam. Jadi kalau dibenarkan, maknanya nanti akan sebahagian dari korban itu diberikan pada masyarakat Muslim, sedangkan orang Islam ada yang tak dapat sedangkan mereka perlu. Saya nak ambil data di negeri Islam sehingga tahun lepas. Lembaga Zakat Islam keluarkan data jumlah fakir miskin di negeri Islam ada seramai ataupun sebanyak 65,000 keluarga. Fakir dan miskin 65,000 keluarga. Kalau satu keluarga, katalah suami isteri, anak seorang lagi anak 4 orang, dari 65,000 dalam 4 orang. Itu minimum. Kalau yang anak 5, kalau yang anak 6 dan seumpamanya. Jadi melihat kepada maslahat ini, maka fatwa itu dilihat boleh menyelesaikan kontroversi dan kita menjaga maslahat umat Islam. Seterusnya, saya bagi contoh pula permintaan daripada mana-mana orang yang dibuat, mana-mana orang, agensi, entiti ataupun seumpama. Saya bagi contoh yang terbaru. Ada satu projek yang nak dibuat, saya tak sebut nama projek apa, tetapi laluan akan dibuat laluan daripada pantai timur dan hujungnya adalah di Selangor. Apa yang ada adalah mereka terpaksa lalu. Laluan itu terpaksa lalu. Laluannya yang dibuat selepas ambil kira itu dan ini, perbincangan dengan PBT, perbincangan dengan kerajaan negeri dan seumpamanya. Di negeri Islam ini akan lalu tanah kubur. Lalu tanah. Kalau ikut senang juga rasanya. Tanah kubur ni tak payah tanya, dia tak jawab apa pun. Kita pindahkan pun dia ikut je. Tapi kita pihak yang berautoriti, pihak yang bertanggungjawab menjaga sama ada yang hidup ataupun orang meninggalnya tanah kuburnya, maka kita ada hukum hakam yang perlu dijaga. Bila hantar maklumat, mohon fatwa, boleh tak supaya kubur di negeri Selangor ini dipindahkan? Kita garis panduan, kita bangunkan garis panduan bersama dengan Jabatan Agama. Itu semua telah dibincangkan. Salah satunya adalah kerana darurat. Darurat ini keperluan yang mendesak, tak boleh dielakkan, dan untuk menjaga maslahat orang ramai, maslahat jalan raya, maslahat mungkin jalan kereta api, mungkin maslahat apa saja namanya, ini boleh. Tetapi ada parameter dan syarat-syarat. Bila sampai kepada kita, saya terus tengok angka. Jumlah kubur yang terlibat adalah sebanyak 120 plus 120. Kita berpanggil untuk dibentangkan, dijelaskan. Jadi Jabatan Fatwa bersidang. Salah satu daripada yang bentang adalah pengurus projek berkenaan. Kita tanya, negeri lain berapa terlibat kubur yang terpaksa dipindahkan, dan pasti mohon fatwa juga. Dia pun bagi tahu negeri sekian 6 kubur, negeri sekian 11 kubur, contoh maknanya sikit. Negeri sekian dalam 18 kubur. Tiba-tiba sampai ke sekarang, seorang-seorang negeri dia ni 120 plus. Jadi kita pun ni nak cerita kat waris, nak senang lepas dia.
Maknanya 120 jenazah yang terlibat, dan kuburnya kubur tidak terlalu lama. Yang paling terakhir jenazah disemandikan di situ waktu itu masuk dalam bulan 7-8 mesyuarat, masuk yang terakhir bulan 5 dan baru dia baru. Kita pun salah satu yang penting dalam fatwa adalah gambaran tentang sesuatu perkara. Kaedah berbunyi al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Hukum tentang satu perkara itu adalah satu juzuk penting adalah tasawwur, gambaran tentang perkara itu. Pemaju sudah pasti kata kami kena siapkan dalam tempoh setahun setengah daripada sekarang, kami kena cepat. Itu ayat-ayat tak suruh kita cepat dah tu. Lepas tu kalau tak siap nanti kena penalti. Lepas tu dia bagi tahu juga kos kalau nak pindah labuan ini akan makan kos yang tinggi dan juga susah. Kita ambil maklumlah semua dan kita tanya dengan beberapa soalan. Bagi cadangan boleh tak panjangkan sikit labuan, pusing balik. Dia pun cerita banyaklah jawapan saya, cuma ceritanya adalah ini adalah permohonan daripada orang ramai syarikat. Kita panggil juga Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab biasanya ya, kita di unit kubur di bawah bahagian pengurusan Masjid Jais. Dari segi hukum biasanya kita terlibat bersama dengan mereka, jabatan terlibat. Kita ada pengalaman pindahkan kubur, buka semua file, dan salah satu agensi penting dalam urusan pemindahan kubur adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita panggil pula wakil Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendengar penjelasan apakah SOP pindah kubur, caranya macam mana. Dia pun terangkan perlu di-scan dahulu daripada atas untuk pastikan ada ataupun tidak tulang jenazah. Sebab boleh jadi atas batu nisan, bawah air mengalir, kemudian jenazah sudah jauh pergi tempatnya. Jadi buat apa korek kat situ? Baik, ini dia punya cara scan. Kemudian saya tanya dalam taklimat itu, dengan jumlah yang sebanyak ini berapa hari boleh? Pemaju kata satu tahun setengah kena siapkan ni. Kemudian dia pun kata satu hari paling banyak 2 ataupun 3 kubur saja boleh maknanya pindah. Dengan SOP dia tu nak DNA, kemudian tulang bercampur akan dipadankan dengan DNA yang sama, dia kena sangat berhati-hati. Jadi dia kata 2 atau 3. Kalau sejumlah ini 120 plus mungkin setahun setengah lama. Bukan robot tu maksudnya dia tak ada nak buat kerja tu. Ada waktu kan sebenarnya. Kali pertama kita tidak buat keputusan. Yang penting kali pertama tak buat keputusan. Datang lagi kali kedua, datang lagi kali ketiga. Itu contoh bagaimana kita menjaga maknanya banyak perkara, terutamanya hukum syarah. Ini akhirnya kita buat keputusan selepas berbincang itu ini berkurang menjadi tidak sampai 100 kubur. Boleh juga sebenarnya ke atas, tapi kena betul-betul kita tanya soalan yang supaya itu contoh berkaitan dengan permintaan. Fatwa akan dikeluarkan kerana permintaan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimanakah pula proses ataupun flow? Jadi saya sebut saja ringkas. Selepas kita dapat sama ada titah perintah daripada Yang Maha Mulia Tuanku ataupun jawatan kuasa fatwa sendiri yang menghendaki satu-satu fatwa dibuat tentang satu-satu isu ataupun permintaan daripada orang ramai, biasanya satu kajian akan dilakukan. Satu kajian akan dilakukan. Kadang-kadang jawatan mufti sendiri yang buat kajian, kadang-kadang kita mohon grant kajian daripada Majlis Agama Islam Selangor, dana untuk dibuat kajian jangka pendek 3 bulan, 6 bulan, kemudian siap daripada kajian dibentangkan. Jadi
Kita akan mesyuarat setakat ini dalam jadual yang kita buat setahun 6 kali mesyuarat jawatan kuasa fatwa di Islam. Maknanya 2 bulan sekali. Jadi di antara 2 mesyuarat itu persiapannya, kertasnya, kemudian bagaimana ada beri counsel yang akan ditentukan. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab kita tidak boleh, kita panggil apa? Tidak teliti. Yang penting perkataan teliti itu penting. Jangan sampai tersilap. Jangan sampai tersilap. Kita tak dapat gambaran sebenar, tiba-tiba keluarkan hukum. Ayat ini cukup bahaya. Sebab itu kalau kita memetik apa yang diriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i, ini bukan hadis Nabi atau pasien, tetapi ada di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan fatwa. Su'ila al-Imam Asy-Syafi'i an mas'alatin falam yujib. Diriwayatkan bahawa Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita meninggal pada 204 Hijrah, ditanya tentang satu masalah tetapi tidak jawab. Imam Syafi'i tak jawab. Kemudian ada orang tanya pula, wahai Imam, kenapa tak jawab? Dia kemudian ditanya, kenapa dia tak jawab? Kemudian Imam Syafi'i baru jawab. Tapi dia tak jawab soalan apa? Dia jawab yang soalan kedua, kenapa tak jawab? Imam Syafi'i pun kata, hatta adriya. Dia fikir sehinggalah, dia kata, Imam Syafi'i kata, sehinggalah aku tahu, hatta adriya anna al-fadla fil jawabi aw fis sukun. Aku fikir ni sehinggalah aku tahu yang afdal itu jawab ke diam sahaja. Mana satu lagi afdal? Tak kadang-kadang betul lah tuan-tuan, kita sendiri tak semua perkara kita kena jawab. Kadang-kadang diam tu lagi bagus daripada kita jawab. Zaman sekarang lagi orang tunggu jawapan kita ni sebab dia nak potong kita punya jawapan, masukkan dalam TikTok tuan-tuan. Baik, kita diam. Yang tanya soalan dalam message, SMS, WhatsApp, kata saya wartawan daripada sekian. Betul ke dia wartawan tuan-tuan? Kalau kita jawab enggak, semua orang boleh dakwa zaman sekarang itu dan ini. Tapi kalau dia datang proper ke pejabat, dia tanya, kita santuni dia, kita jawab, itu lagi. Bahkan kita akan simak jawapan. Sebab dalam keadaan kita buat press statement, ada satu ketika sebelum 2021, mantan Syekh Bersama Datuk Seri Haji Tamyiz keluarkan satu press statement. Kita pun edarkan kepada berita lah, TV lah dan sebagainya, cerita tentang zakat orang-orang yang ada masalah akhlak, orang-orang yang ada masalah sosial. Zakat, kita kata keputusan hukum syarak, zakat boleh diberikan untuk pemulihan mereka. Ada third party, NGO ataupun pihak masjid ataupun mana-mana agensi yang menguruskan pemulihan mereka, yang terlibat dengan dadah, yang terlibat dengan LGBT sebagai contoh. Mereka nak kembali kepada kebakar jalan, kemudian ada kursus dan ada pemulihan yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi duit zakat boleh disalurkan kepada pihak lain ini untuk tujuan pemulihan mereka. Itu fatwa. Press statement 3 muka surat, memang roh dan ceritanya begitu, naratifnya. Sebab dia fatwa. Berita ambil, saya tak sebut di mana ya. Ini tengah zaman suka boykot ni tuan-tuan. Dia keluar berita tengah hari, dia tulis zakat boleh diberikan kepada LGBT. Zakat boleh diberikan kepada penghisap dadah. Itu memang ada sebut 10 golongan, tetapi bukan kepada mereka. Dibagi kepada pihak lain yang uruskan pemulihan. Keluar kat berita, zakat boleh diberikan. Bahawa fatwa Islam.
Saya memang lepas tu dapat banyak WhatsApp dan panggilan. Saya ingat satu mufti pun bagi banyak dah lepas kan. Zakat dapat panggilan telefon, jabat mufti dapat panggilan telefon, dan saya yakin pihak berita tu pun dapat panggilan telefon. Kita tak setujulah dengan cara berita tu, tak betul. Kalau bagusnya diambil je, sepatutnya saya ingat peringkat kedua terakhir, muka surat ketiga, itu memang clear wording fatwa. Tapi dia dah type semula, dia ingat dia betul faham sebagaimana yang fatwa, akhirnya naik. Dah orang marah, pembayar zakat marah. Kami tak nak bayar zakat kepada selama dah. Kalau dah zakat kami diberikan kepada LGBT, kepada pengisap dadah, sebab dah salah berita. Yang marah kepada zakat, marah kepada mufti dan seumpamanya. Rupa-rupanya berita tu pun telefon kami. Dia dah panik. Macam mana dia? Dia kata, kita dah tahu cerita dah. Macam mana? Bukan salah kami. Cuba tengok semula muka surat ketiga, peringkat kedua terakhir. Sebab kita dah hafal kan waktu tu. Macam mana? Kata, saya tak tahu nak buat macam mana, tapi kalau tak tarik balik, kami akan sampai. Dia pandai-pandai sendiri je lah waktu tu. Dia mengaku salah. Akhirnya dia setuju untuk betulkan. Dia kata, okey, betulkan supaya masyarakat jelas. Bukan fatwa yang salah, tetapi salah berita. Manapun dia betulkan. Dia kata, kami janji akan betulkan waktu. Buat kali pertama, saya arahkan ke kawan pada waktu tu, malam ni, jangan dengar kuliah maghrib kat masjid. Duduk depan TV arahan. Dan dibetulkan, alhamdulillah. Cuba tuan-tuan dapat sekalian, selepas dia betulkan pada malam itu, selama 3 bulan masih lagi isu itu timbul. Orang bertanya, kenapa? Tidak semua orang yang tengok siang, tengok malam. Yang siang orang dah print screen dah, orang dah snap dah, dah tersebar dah. Yang hari ni tak perasan dapat WhatsApp tu, lepas minggu baru perasan, bodoh dah dia mana, dia bertamu sendiri lah. Kami kira 3 bulan juga dah terpaskan. Ini contoh bagaimana tidak semuanya kadang-kadang kita nak bercakap. Sebab dalam keadaan betul dan tepat pun orang salah lapor. Tapi kita ambil pendekatan sentiasa buat program, kita pergi ke masjid, pergi ke surau, kita buat pesanan ummah bersama Jabatan Mufti Negeri Selangor hari Jumaat, dan kita edarkan juga banner fatwa-fatwa dan juga seumpamanya. Juga kos agak tinggi kepastian kalau kita cetak banner. Kami pernah dapat cadangan untuk kita sewa kan tepi lebuh raya. Rupanya dia ada cara kepastian, dia tak boleh tulisan kecil. Orang tak sempat baca pun kalau kecil sangat. Tapi mahal. Kita buat 5 fatwa dalam masa beberapa bulan kan. Itu kos kita 100,000 lebih. Jadi kalau ada orang sponsor, alhamdulillah kita boleh buat. Kalau tak ada, kita buat secara manual, laman web dan dekat seumpamanya. Dan ini mungkin sebahagian daripada cara ini, bicara mufti, bicara fatwa dan sebagainya. Kajian dibuat, dibincang dalam syurah Dewan Kuasa Fatwa. Pembentangan, kadang-kadang sejam pembentangan. Selepas pembentangan sejam, soal jawab di antara Jawatan Kuasa Fatwa. Dan sebelum itu, kertas itu telah diedarkan seminggu, 2 minggu dan 3 minggu untuk dibaca. Perbahasan dan perbincangan berlaku, kemudian barulah Jawatan Kuasa Fatwa akan menimbang sama ada ingin memutuskan satu hukum berdasarkan kajian yang dibuat ataupun tangguh. Sekiranya diputuskan, maka sirah ataupun wording fatwa itu akan disemak oleh satu jawatan kuasa pengharmonian sirah fatwa yang diketuai jawatan kuasa ini oleh Syarul Samah Timbalan Mufti, dan di dalamnya ada wakil daripada bahagian undang-undang Majlis Islam Selangor dan wakil daripada Kamar Penasihat Undang-Undang Kerajaan Negeri. Tujuannya apa? Bukan untuk tukar hukum, tetapi nak memastikan sirah itu memenuhi keperluan penguatkuasaan undang-undang supaya tak ada yang tertinggal dan sebagainya. Kemudian akan dimaklumkan semula kepada Jawatan Kuasa Fatwa untuk diberakui bahawa itu yang terakhir mereka setuju.
Selepas itu, keputusan itu seterusnya akan dibawa ke dalam mesyuarat Majlis Agama Islam Selangor. Dalam mesyuarat anggota Majlis Agama Islam Selangor, maka akan dibentangkan, tetapi bukan dibahaskan. Dia akan tanya, minta penjelasan. Kemudian di peringkat ini, majlis akan mengesyorkan sama ada ia perlu diwarta ataupun tidak diwartakan. Sekiranya warta atau tidak diwarta, akan dibawa seterusnya. Setiap yang seterusnya adalah dibawa untuk berkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Duli Yang Maha Mulia Tuanku sebelum berkenan, kadang-kadang dan biasanya panggil mufti untuk bagi penjelasan. Seterusnya, selepas itu kalau Duli Yang Maha Mulia Tuanku berkenan untuk diwartakan, proses yang seterusnya adalah majlis akan memaklumkan keputusan fatwa itu yang diperkenan oleh Tuanku kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun ESCO Kerajaan Negeri Selangor, sekadar perkataannya adalah makluman sahaja, bukan untuk debate, bukan untuk pertikaian ataupun komen, hanya makluman sahaja. Kemudian selepas itu fatwa akan diwartakan, dia akan pergi kepada Kamar Penasihat Undang-Undang untuk proses seterusnya dan diwartakan. Jadi tuan-tuan pastikan itu paling ringkaslah kita boleh sebut berkaitan dengan flow pengeluaran fatwa. Yang penting adalah ia adalah proses yang perlu dilalui, dan yang kedua adalah ia adalah keputusan secara kolektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor. Dan yang penting juga adalah ia selepas kajian timur, bukannya tiba-tiba bincang, tak, ia mesti selepas kajian timur. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan pada tuan-tuan sekalian. Tadi tuan-tuan kata kalau ada soalan dibuka, saya buka sekejap. Kalau tuan-tuan ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk saya bersalah, saya ada dua soalan. Soalan yang pertama, apakah ciri yang perlu ada pada mereka dilantik Jawatan Kuasa Fatwa? Nombor satu. Dan apakah bidang kuasa Daftar Mufti sekiranya fatwa dilanggar? Ya, apa tindakannya yang melayani? Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya. Yang pertama berkaitan dengan kriteria, macam mana pelantikan Jawatan Kuasa Fatwa. Berdasarkan enakmen Seksyen 46, maka hendaklah ada satu jawatan kuasa bernama Jawatan Kuasa Fatwa. Jawatan kuasa hendaklah terdiri daripada mufti sebagai pengurusi, Timbalan Mufti, kemudian penasihat undang-undang negeri atau LA Badan Negeri, dua orang anggota majlis yang dinamakan oleh majlis. Ini Majlis Agama Selangor, mana-mana anggota majlis, dua orang akan masuk dalam mesyuarat ini sebagai jawatan kuasa. Seterusnya seorang pegawai dari Jabatan Agama Islam Selangor yang mahir dalam hukum syarak yang akan dilantik oleh majlis. Yang ini pegawai JAIS, mungkin pengarah JAIS, mungkin bahagian RMD JAIS, ataupun siapa-siapa, yang penting Jabatan Agama Islam Selangor. Seterusnya tidak kurang daripada 2 orang dan tidak lebih daripada 7 orang yang layak dan sesuai yang dilantik oleh majlis. Yang ini yang open. Kita cari pakar, kita cari mereka yang mahir. Buat masa ini kita pelbagaikan bidang. Ada yang bidang syariat secara umum, ada yang bidang usul fiqh, ada yang bidang hadis, ada yang bidang akidah, ada yang bidang falsafah dan juga pemikiran. Begitu juga ada yang bidang pendidikan Islam, ada juga yang ini berbagai. Jadi biasanya dicadangkan, kemudian majlis yang akan nanti berdasarkan kepakaran daripada mana-mana orang yang tinggal di negeri selama setakat ini. Kemudian yang terakhir, seorang pegawai dari Jabatan Mufti yang dilantik oleh majlis sebagai setiausaha. Amalan kita adalah yang dilantik sebagai setiausaha ini adalah Ketua Bahagian Fatwa.
Ketua Bahagian Fatwa dipanggil Ketua Penolong Mufti. Dia adalah Ketua bagi Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Selangor. Sebab semua hal ehwal fatwa di bawah bahagian ini. Kita ada 4 bahagian. Ada bahagian fatwa, ada bahagian falak, ada bahagian maktabah, dan ada bahagian khidmat pengurusan. Jadi ketua bahagian fatwa adalah setiausaha kepada Jabatan Falsafah. Seterusnya yang kedua adalah mana-mana fatwa yang diwata-dilanggar. Sebagai contoh, apakah bidang kuasa Jabatan Mufti Negeri Selangor, kita tidak berbidang kuasa pada sudut penguatkuasaan. Sebarang penguatkuasaan adalah di bawah bahagian penguatkuasaan, pengurusan penguatkuasaan Jabatan Islam Islam. Dia ada terlibat nanti dengan bahagian ataupun Jabatan Pendakwaan Syar'i, penguatkuasaan. Ada bahagian apa lagi? Mungkin hari kami Jabatan Mufti hanya berkaitan dengan hukum syarak, kemudian pengeluaran fatwa. Adapun enforcement yang ini bahagian lain. Allah. Sekiranya ada tidak ada. Terima kasih banyak pada pihak masjid, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berhormat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan dan memberi panduan kepada kita untuk mengetahui tentang proses pengeluaran fatwa. Qul qawli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kapal kelak mendapat pendidikan awal di sekolah agama menengah Tengku Amuan Jemaah Santash Saharan, dan kemudian menyambung menjadi ke College Islam Sultan Ahmad Shah Kelang, dan selepas itu menyambung ijazah sarjana muda di Universiti Al-Azhar dan menyambung master juga di Universiti Al-Azhar dan mendapat pangkat mumtaz, dan kemudian dia menyambung ijazah Doktor Falsafah di Universiti Jordan di Jordan. Dan seterusnya beliau menggunakan kerjaya sebagai seorang pensyarah di UiTM Pahang selama 5 bulan pada tahun 2006, dan kemudian di UiTM Melaka selama 6 bulan pada tahun 2007. Kemudian menjadi pensyarah di UPSI, dan kemudian dia dilantik menjadi Timbalan Mufti Selangor pada tahun 2016, dan pada tahun 2021 dilantik sebagai Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor yang ke-7 berkuasa 21 Mei. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemput Datuk Mufti untuk menyampaikan kunjungan pimpinan. Lalu tafadhal masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla